Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sambungan pengajian kita daripada kitab Iman dan Kehidupan pada muka surat 16. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain, amin. Apabila ini pengaruh dari agama dan keimanan di seluruh negara di dunia, maka pengaruhnya di negara-negara Islam, terutama di negara-negara Arab, akan lebih mendalam dan kepentingannya akan lebih besar lagi. Sesungguhnya bagi setiap sesuatu yang tertutup itu ada kunci pembukanya yang tertentu. Apabila kita berusaha membuka dengan selainnya, maka usaha-usaha kita akan sia-sia, tidak membawa faedah apa-apa dan tidak akan menghasilkan sesuatu, kecuali membuang waktu dan tenaga dalam melakukan percubaan yang gagal. Kunci kepribadian Islam dan Arab pada khususnya adalah agama, iaitu keimanan, iaitu akidah Islamiyah. Apabila kita berusaha untuk mengasah kepribadian ini dan usaha untuk meledakkan, yakni memacarkan kekuatan-kekuatannya yang terpendam dan tersembunyi, bukan dengan kuncinya yang asli, iaitu agama dan keimanan, maka kita berusaha sesuatu yang sia-sia, sebagaimana halnya orang yang membangun sesuatu bangunan di air atau menulis di atas hawa, yakni udara. Dengan akidah Islam, orang-orang Arab pergi dari daerahnya, merubah keadaan dunia kegelapan menjadi terang benderang. Dan dengan pedang-pedang mereka mendidik para kaisar dan Kisra juga, setiap orang yang bertindak kasar dan kejam, dan memindahkan manusia menyembah makhluk kepada menyembah Khaliq, yakni pencipta. Dari kesempitan dunia kepada keluasan di dunia dan akhirat. Dari kecurangan agama-agama dan kegelapan kepada keadilan Islam. Dengan akidah Islam, umat kita, yakni bangsa Arab, mendapat kemenangan atas bangsa Eropah yang datang dengan tokoh-tokoh jago pendekarnya dalam 9 kali peperangan salib, dengan maksud merampas, menguasai dan menundukkan dunia timur yang Islam ini. Dan dengan akidah Islam pula dunia Arab mendapat kemenangan atas serangan bangsa Tatar yang menyerbu dunia timur ini bagaikan angin puting beliung yang menjadikannya hancur, beratakan setiap yang terkena hembusannya dan tidak meninggalkan sesuatu pun sesudahnya. Dan mereka hampir sahaja menghancurkan kemajuan kemanusiaan seluruhnya, kalau seandainya Allah tidak membangkitkan di kalangan mereka dari orang-orang Muslim Mesir dan Syria seseorang yang sanggup menahan serangannya dan akhirnya sanggup menghancurkannya dengan izin Allah di mata Anjalut. Dan kunci rahsia kemenangannya ini adalah disebabkan adanya suatu teriakan yang dilontarkan oleh seorang panglima dari golongan hamba yang bernama Qudus, Sultan Muzaffar, yang menimbulkan getaran pada perasaan dan menciptakan pengaruh yang membekas pada kemauan dan menjadikannya bangunnya semangat
dan menghembuskan kepada para pejuang hembusan-hembusan angin syurga. Itulah ia teriakan yang bersejarah yang berbunyi, wahai nasi Islam. Saudara muslimin dan muslimat sekalian, saya baca panjang sikit hari ini sebab biasanya dalam pengajian-pengajian kita yang dahulu, yang sebelum ini sempat 2 perenggang je, ulasan-ulasan. Kita baca daripada masih lagi tulisan muqaddimah yang disebut oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, menceritakan tentang pengaruh keimanan. Pengaruh keimanan dalam diri manusia, khususnya bangsa Arab. Bagaimana pengaruh Islam ini memberi kesan yang hebat kepada bangsa-bangsa yang tinggal di negara-negara Arab dan di seluruh dunia. Daripada sebuah bangsa yang tidak mengenali Tuhan, satu bangsa yang tidak mengenali tentang ketamadunan, satu bangsa yang tidak mengenali tentang erti kekuatan dan kemuliaan, tiba-tiba bangsa Arab khususnya yang tinggal di padang pasir berubah menjadi satu bangsa yang mulia, yang hebat, yang perkasa, yang dapat memperluaskan empayar Islam sebegitu luas daripada timur sehingga ke barat, daripada negara Maroko Maghribi sehingga sampai ke sempadan China, luasnya kuasa dan kerajaan Islam. Kerana pengaruh agama, pengaruh keimanan, pengaruh akidah Islamiyah. Tetapi apabila umat Islam ini berhadapan dengan masalah meninggalkan agama, tidak mengutamakan keimanan dan akidah, akhirnya umat Islam dijajah oleh musuh-musuh Islam. Negara Arab akhirnya dijajah oleh berbagai-bagai bangsa. Itali menjajah Libya. Perancis menjajah Mesir. British England ataupun Inggris menjajah Jordan, Syria, Arab Saudi, Yaman, termasuk negara kita. Belanda menjajah Indonesia. Tanah air umat Islam mula menjadi hina. Bangsa-bangsa Islam yang sebelum ini hebat mula menjadi lemah, menjadi lesu, dan diperkudakan dan dipergunakan oleh musuh-musuh Islam, khususnya penjajah-penjajah. Kerana mereka mula memiliki kelemahan iman, mula memiliki kelesuan akidah Islam. Maka bagaimana kita mahu mengembalikan semula kemuliaan ummah ini? Bagaimana kita mahu mengembalikan semula kekuatan ummah ini? Bagaimana kita mahu mengembalikan semula kegemilangan dan kematamadunan ummah ini? Apa dia kunci pembuka untuk mengembalikan semula kemuliaan ini? Maka kuncinya, kata Dr. Yusuf Qardawi, kunci dia yang sebenar satu saja, iaitu agama, iaitu keimanan, iaitu akidah Islam. Dengan agama sahaja umat ini akan kembali gemilang. Dengan agama sahaja, dengan keimanan sahaja, dengan kekuatan akidah sahaja, umat ini akan kembali hebat, kuat, gagah dan digeruni oleh musuh-musuh Islam. Tetapi jika umat Islam hari ini mencari kunci lain, dia mencari kunci lain untuk mengembalikan kemuliaan mereka, mencari kunci lain untuk mengembalikan kegemilangan mereka, mencari kunci lain untuk menjadikan mereka kuat dan gagah, nescaya mereka sebenarnya berada dalam keadaan sia-sia. Tak akan jumpa, tak akan bertemu.
Dan mereka akan terus duduk dalam keadaan lemah dan dipergunakan, diperlekehkan dan menjadi alat musuh-musuh Islam. Maka tidak ada kunci melainkan kembali kepada akidah Islam. Kerana akidah Islam ini pengaruh dia besar. Akidah Islam inilah pengaruh yang membina kemenangan. Dan ketiadaan kekuatan akidah inilah yang akhirnya membuahkan kekalahan. Tapi kalau umat Islam ini tidak yakin dengan kunci ini, pengaruh akidah ini, pengaruh keimanan ini, mereka cari yang lain. Nak mulia, dia kata, dengan duit banyak. Nak jadi kuat dengan ekonomi hebat. Walaupun kekuatan ekonomi itu penting. Kita nak jadi mulia, kita mesti menjadi sebuah negara yang membangun. Sebuah negara yang kaya. Kekayaan itu penting. Pembangunan itu penting. Tetapi, jika ada pembangunan, jika ada kekayaan, jika ada kekuatan ekonomi, tetapi jika tidak ada akidah, umat itu akan lemah juga. Kerana umat ini pernah menunjukkan sejarah dia, kata dia. Sejarah umat ini, kekuatan mereka mesti dibina dengan akidah. Tapi kalau kita nak bina kekuatan lain, tanpa akidah, tanpa keimanan, dia kata seperti kita membina bangunan di atas air. Bangunan yang kita nak bina cantik, tapi kita bina atas air, akan hancur bangunan kita. Ataupun sampai ke satu tahap yang kita buat itu akan jadi sia-sia. Seperti kita menulis di atas udara. Kita tulislah khak comel macam mana pun, dengan tulisan yang cantik. Tapi kita tulis khak, tulisan yang cantik ni atas udara. Nampak tak? Nampak tak? Sia-sia. Hilang. Tak nampak. Maka dia mesti, kalau kita nak tulis khak yang cantik, dia mesti ada dinding dia. Tempat yang kita nak tulis, apa dia? Dinding. Kertas. Demikian juga bangunan yang kita nak cipta ini, walaupun pelang kita hebat. Ya, arkitek buat pelang cantik atas kertas. Kemudian kita cari tukang-tukang yang hebat. Tapi buat bangunan atas air. Atas air dalam erti kata, tidak ada tempat untuk dia menjadi kuat. Maka bangunan kita tidak dapat dibina. Hak buat atas tanah pun runtuh. Ni buat atas air. Maka kata dia, tidak ada jalan penyelesaian yang perlu umat ini sedar untuk mereka kembali mulia semula, kuat semula, gemilang semula, hebat semula, digerungi oleh musuh mereka, iaitu mereka kembali kepada kekuatan akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وَذَذَلِكَ أَوْحَيْنَا رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Demikianlah kami telah mengutuskan malaikat Jibril kerana perintah kami, kata Allah. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sedangkan masa itu engkau, wahai Muhammad, tidak mengetahui pun apa itu kitab. Al-Quran yang menjadi sumber ilmu ini, kamu tidak tahu pun kitab-kitab. Bukan setakat tidak tahu kitab, tak tahu menulis dan membaca pun engkau, wahai Muhammad. Walal iman, kamu pun tidak tahu apa erti itu iman. Masa Allah Ta'ala utuskan kepada Nabi Muhammad malaikat Jibril, Nabi Muhammad dan masyarakat Mekah jahiliyah masa tu tak kenal tentang buku-buku ni. Mereka hidup bukan nak rojok kitab, tak ada.
Ikut nafsu je. Ikut pembesar. Ikut ketua kampung, ketua kabilah, penghulu-penghulu. Ketua kabilah kata macam ni, ikut. Ikut datuk nenek mereka. Tidak asas ilmu. Walal iman, mereka tidak tahu tentang erti iman. Walakin ja'alnahu nuran, kata Allah. Tetapi akhirnya kami jadikan dengan kitab yang diturunkan oleh Allah ini sebagai sinaran cahaya, nahdi bihi man nasya'u min ibadina, cahaya yang kami kurniakan petunjuk dengan sinaran cahaya ini kepada hamba-hamba kami yang dikehendaki. Akhirnya dengan cahaya Al-Quran, bangsa Arab yang duduk di tengah padang pasir menjadi umat yang sangat digeruni oleh musuh. 313 orang lawan 1000, menang. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah. Sesungguhnya kata Allah, kami memberi kemenangan kepada kamu wahai Muhammad di waktu peperangan Badar, sedangkan kamu di masa itu azillah, dianggap hina, jumlahnya sedikit. Tapi menang. 313 menang dengan 1000. Ikut kepala kita tak munasabah. Tapi kenapa 313 ni boleh menang? Walaupun di masa itu mereka hanya memiliki kelengkapan perang 2 ekor unta saja. Ada di antara mereka yang memakai serban yang buruk, yang cari sebagai topi. Topi perang. Nak cari topi hak besi, tak ada duit. Pakai serban hak cari je. Ada di antara mereka yang tidak ada pedang, tidak ada tombak, tidak ada anak panah, tidak ada pemanah. Tetapi mereka hanya menggunakan pelepah tama. Mereka tajamkan di depan sebagai tombak saja. 313 menang lawan 1000. Kenapa? Datang daripada mana kemenangan itu? Ialah punca keimanan, akidah Islam. Tetapi mari peperangan Uhud, sahabat Nabi kalah. Walaupun dalam perang Uhud sahabat-sahabat Nabi lebih bersedia. Dengan strategi yang sebegitu hebat, Rasulullah tepatkan sahabat dia di atas bukit Uhud. Tapi perang Uhud kalah. Sehingga dinyatakan oleh Allah, walamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha. Tak kala kamu ditimpa kekalahan dalam peperangan Uhud, kamu merasai bahawa kamu berhadapan dengan kematian 70 orang tentera kamu, sebagaimana kematian tentera musuh dalam perang Badar. Bila kalah di masa itu, sahabat-sahabat Nabi kalah. Sahabat-sahabat Nabi ni rasa pelik. Perang Badar 313 je, menang. Perang Uhud, sahabat Nabi bersemangat dengan kelengkapan yang lebih lengkap, dengan persediaan yang lebih hebat. Tiba-tiba kalah. Mereka mula berkata, qultum anna hadha, kata Allah. Kamu mula berkata, anna hadha, kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi kalah kali ni? Tuhan jawab, qul huwa min indi anfusikum. Kekalahan ini dan kematian tentera Islam seramai 70 orang di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang besar, termasuk Sayyidina Hamzah bin Abi Talib, bapa saudara Nabi, tiada lain, huwa min indi anfusikum, datang puncanya daripada diri kamu. Diri kamu. Kenapa? Kerana sahabat-sahabat Nabi masa itu bila tengok orang kafir Quraisy tinggal harta rampasan perang banyak di bawah, yang duduk atas bukit mula kata, orang duduk bawah sedap ungu kita hok duduk atas bukit ni nak tengok saja ke? Tak? Mula hatilah lupa dah.
Yang asalnya berperang kerana nak tegak agama, mula nak mengejar dunia. Mula tertarik dan tergoda dengan dunia. Akhirnya sahabat Nabi yang duduk di atas bukit, dia manusia. Sahabat Nabi manusia. Akhirnya mereka melakukan kesilapan, turun daripada gunung ataupun bukit Uhud. Lupa arahan Nabi. Nabi kata jangan turun, jangan turun, jangan turun. Mereka lupa tentang arahan Nabi. Turun daripada bukit, mengejar dunia. Di masa itu, Khalid Al-Walid membawa musuh, serang melalui belakang, kalah mereka. Apa cerita ni? Kemenangan dan kekalahan yang sedang dihadapi oleh umat Islam sepanjang zaman berpunca daripada keimanan mereka. Jika keimanan mereka hebat, mereka akan menjadi mulia dan kuat. Jika umat ini memiliki keimanan yang lemah, yang lesu, akhirnya di waktu yang sama mereka sibuk dengan hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta pada dunia, sakut mati, mereka akan menjadi umat yang hina. Ibnu Khaldun, seorang ulama terkenal dalam kajian sosiologi kehidupan masyarakat. Dia menulis dalam kitab dia Al-Muqaddimah. Dia kata, Al-Maghlub muli'un abada. Satu bangsa yang pernah dijajah, satu bangsa yang pernah dikalahkan, bangsa ini akan terus berada dalam keadaan mundur selama-lamanya. Satu bangsa yang pernah dijajah, yang pernah dikalahkan, dia akan berada dalam keadaan mundur, terpinggir dan terkebelakang selama-lamanya. Bil iqtida'i bil ghalib, jika umat ini sentiasa menjadi pak turuk kepada penjajah yang pernah mengalahkan dia. Fi syi'arihi wa zayyihi wa nahlihi wa sa'iri ahwalihi wa awaidihi. Dia ikut semua penjajah yang pernah jajah dia. Pada pakaiannya, pada syiarnya, pada pemikirannya, pada anutannya, pada budayanya, pada adabnya. Dia semua ikut apa yang dibawa oleh yang pernah mengalahkan dan menjajah dia. Mana-mana bangsa yang pernah dijajah, dia ikut je apa yang dibawa oleh yang pernah mengalahkan dia. Maka umat ini tidak akan jadi mulia. Contoh kita, bangsa Melayu. Kita dimanungkan dengan Islam. Sehingga kita pernah berbangga dengan empayar Islam, Melaka, Johor, kerajaan Islam, Terengganu dan berbagai-bagai lagi. Datang penjajah meminggirkan syariat Islam, menguasai umat Islam, memiliki, merampas, merompak segala kekayaan negeri kita. Selepas itu mengenakan ufti, cukai yang berbagai-bagai dalam kehidupan kita. Penjajah, sebelum dia tinggal tanah air kita, dia nak memastikan kita terus terhina, mundur dan menjadi pok turuk dia berapa perkara. Yang pertama, dia tinggal sistem. Sistem yang dengan sistem ni kita akan ikut dia Allah. Kita akan jadi hina, dia kuasai oleh dia Allah. Yang kedua, undang-undang. Dia akan tinggal undang-undang yang membuatkan kita akan ikut undang-undang dia, yang akhirnya kita akan hina selama mana kita berlindung bawah undang-undang dia. Yang ketiga, dia bawa budaya dia. Yang keempat, dia bawa pemikiran dia. Yang kelima, dia bawa anak murid dia yang menjadi guru yang akan meneruskan sistem kehendak dia. Dia tinggal. Walaupun pemimpin itu berbangsa Melayu, tapi pemikiran dia macam penjajah. Budaya dia macam budaya penjajah. Pemikiran dia pemikiran penjajah. Akhirnya umat ini jadi. Bukan sahaja negara kita, termasuk Mesir, termasuk Jordan, termasuk Arab Saudi, termasuk mana pun, umat ini tidak jadi mulia kerana musuh tinggal yang ni. Dan kita ikut orang ni. Tak cakap Melayu, komang, kena cakap seirih. Tak. Bukan saya kata salah bahasa Inggeris.
Tapi pemikiran kita ni, kalau pergi pejabat, kalau cakap Melayu, ni mesti office boy. Kalau bos besar mesti I want to ni mesti bos ni. Tengok office boy kau. Tapi pemikiran bila boleh cakap bahasa Inggeris hebat, betul tak? Bercakap penilaian kita, pemikiran barat bawa. Batu pemikiran bawa dia mahkamah negara kita ni ada dua. Mahkamah syariah, mahkamah sivil. Penjajah barat letak dah. Mahkamah sivil lebih hebat daripada mahkamah syariah. Betul tak? Mahkamah syariah bidang kuasa dia 3, 5, 6. 3 tahun penjara, RM5,000, 6 kali sebatang. Ini mahkamah. Hakim mahkamah syariah, ketua hakim, habis tinggi grade dia, Jusa C. Itu tinggi tu. Kalau hakim negeri Terengganu, yang pernah jadi dapat ketua hakim Jusa C, seorang. Hal lain biasa. Gaji RM2,500, RM3,000. Jadi kalau ketua hakim mahkamah sivil, tak? Naik kereta duduk belakang. Siapa dekat mahkamah ada orang tukar buka. Tak? Yusab si, komang tu. Status dia. Penjajah Inggeris letak dah. Hakim mahkamah sivil tinggi, hakim mahkamah syariah rendah. Akhirnya orang Islam mula boleh hak mahkamah syariah komal, mahkamah sivil hebat. Berbahasa begitu, berpakaian begitu, undang-undang begitu. Kata Ibnu Khaldun, selama mana umat itu dia tidak memisahkan diri dia daripada cengkaman ikut pak turut penjajah dia tidak boleh jadi mulia. Jepun, dia boleh mengembangkan ekonomi dia tidak menjadi pak turut orang. Korea, dia boleh menjadi membangun, dia tak jadi pak turut orang. China, dia boleh membangun, dia tak jadi pak turut orang. Dia bawa ideologi dia sendiri, pemikiran dia sendiri. Dia tak kaedah dia sendiri. Kita pergi ke China nak cakap Melayu susah. Memang dah susah. Cakap Inggeris pun tak faham tak. Ya, dia tak faham. Dia nak bahasa Inggeris ni. Korea lagi lah. Korea boleh bina nuklear. Ya, bom nuklear. Logi, bom nuklear. Negara kita, negara Arab yang maju, Arab Saudi boleh. Kerana kata Ibnu Khaldun, umat ini selama mana dia ikut penjajah dia tidak boleh menjadi mulia. Cara berfikir, akidah dia, kepahaman dia. Maka orang Islam sepatutnya dia kembali kepada asas dia. Asas dia apa? Islam tadi. Akidah dia. Nak kembali kekuatan semula ialah akidah Islam. Sekarang kita bawa contoh. Contoh yang berlaku apabila kerajaan Abbasiyah begitu kaya. Negara Syam yang begitu kaya. Dalam kekayaan kerajaan Abbasiyah, dalam kehebatan kerajaan Syam, tiba-tiba mereka tidak sedar diserang oleh Tatar Mongol. Betul? Tatar Mongol serang kerajaan Abbasiyah, hancur kerajaan Abbasiyah. Sehinggalah kerajaan Tatar semata itu seolah-olah akan menghancurkan seluruh dunia Islam. Orang tak berani nak lawan. Sehinggalah sampai ke Ain Jalut. Ain Jalut, mata air Jalut dia kata sini. Dia terjemah. Ain Jalut di Palestin. Benteng dan tembok terakhir dunia Islam di masa itu Mesir. Jika Mesir kalah, dunia Islam akan hancur, tombang, musnah. Macam mana nak buat? Nak mengembalikan kekuatan umat Islam berhadapan dengan Tatar di masa itu dengan cara macam mana? Abbasiyah kalah dah. Nak kata tamadun dia tidak hebat. Sehingga kitab-kitab di perpustakaan di Baghdad dijadikan sebagai jambatan untuk menyeberang sungai Furat dan Dajlah.
Banyaknya kitab. Tamadun besar kerajaan Abbasiyah. Tapi kenapa kalah? Kenapa tumbang dan hina? Kerana akidah Islam tidak ada. Lemah. Bukan makna akidah Islam itu tidak percaya pada Tuhan langsung. Bukan. Akidah iman yang lemah, sibuk dengan dunia, sibuk dengan hiburan, sibuk dengan mengejar kehidupan ini dan kemewahan ini dan keseronokan ini sehingga lupa tentang tuntutan-tuntutan agama. Betul-betul bayang 2-3 hari lepas buat program di Keluluk Marang tu, Terengganu. Dia buat di pantai DK Barat. Ni DK Barat bukan barang dah, DK Barat campur dangdut. Sambil berdikir, dia berdanduk. Saya tengok dalam WhatsApp orang tu. Yang perempuan berdikir, berdanduk, kemudian berjoget. Kok naik atas petah tu berjoget juga. Umur 60 lebih. Tua daripada haji lagi. Oh, gelek juga dia tu. Allah kata orang tua ni warga mah. Dah ingat ke kubur, dah ingat ke mati. Sebab tu umat Islam jadi hina. Macam mana nak mengembalikan umat yang sedang berada dalam keadaan ambang kehancuran sebegini? Sana. Maka di masa inilah umat Islam sedang berhadapan dengan cabaran besar. Dan kita baca sebagaimana dalam sejarah, masa inilah Sultan Zahir bebas mula menumpukan dan mengumpulkan para ulama untuk mendapat sokongan para ulama, meminta agar para ulama mengeluarkan fatwa boleh ataupun tidak dia mengenakan cukai bayaran kepada seluruh rakyat untuk dapat harta bagi mengumpulkan harta bagi persiapan perang berhadapan dengan Tatar. Guna masa susah bila tanya ulama. Maka di masa itulah Imam Nawawi, Izzuddin Abdul Salam, Sultanul Ulama mengeluarkan kenyataan dan keputusan haram kerajaan mengenakan cukai kepada rakyat walaupun negara hari ini sedang berhadapan dengan ancaman kerana negara sudah kaya, memiliki harta yang masih banyak di Baitul Mal dan pegawai-pegawai dan pihak yang ada dalam istana di masa itu yang memiliki kerajaan, isteri-isteri mereka, anak-anak mereka memakai perhiasan-perhiasan yang mahal. Maka kata Sultanul Ulama, mesti alat-alat perhiasan-perhiasan itu mesti dijual dahulu, barulah diminta ambil daripada rakyat. Izzuddin Abdul Salam. Sehinggalah Zahir bebas terbunuh dalam perjalanan dia untuk pergi berperang kerana berlaku perbalahan, diganti oleh Sultan Qudus yang di buku dalam buku ni tulis Sultan Qudus, iaitu Sultan Muzaffar. Sultan Qudus minta balik pandangan para ulama. Para ulama kata, wahai tuanku tidak boleh ambil daripada harta rakyat, sehinggalah tuanku mesti menjual dahulu perhiasan-perhiasan dan kekayaan-kekayaan yang tidak penting yang ada dalam istana-istana dan rumah menteri-menteri dan rumah tuanku. Guna duit rakyat. Tak? Tapi beza. Kalau kita pergi jauh sikit, negara kita ni tahun 2014 berhutang 600 bilion lebih lah. Siapa kena bayar hutang ni? Ustaz. Tuan-tuan lah. Kita-kita lah. Tak, sebab tu kena GST 6%. Tuan-tuan jangan marah saya pula. Ada. Hutang kita nak ada mana? Tak? Kaya macam mana pun kena bayar hutang 6%. Nak marah ke? Tak mau marah ke? Nak bayar hutang, nak cari duit macam mana? Saya pergi kat 2 malam, saya pergi ada program kuliah di Kopeng. Singgah dekat Arab Tapah. Beli orang Terengganu panggil colek. Orang panggil rojok buah tu lah. Rojok buah tu.
Kita belilah, sedap orang kata. Rojok buah. Beli 4-6 bekas nak bagi orang. Kita kata nak risik nak tengok. Dia bagi risik. Saya tengok dari risik kena GST juga. Rojok buah pun kena GST juga. Dia kata tak masuk dalam senarai. Dia kata. Hak senarai beras hayang semua. Dia kata colek tak masuk. Rojok tak masuk. Ayah haji nak beli ke? Abang haji nak beli ataupun tak mau beli? Kuk. Ni risik. Payah. Macam mana? Tetapi kemuliaan bangsa Arab berhadapan dengan Tatar dengan satu seruannya. Iaitu seruan Kudus menyeru balik dengan satu kalimah. Iaitu wa Islamah. Hei, umat Islam sekarang, umat Islam sekarang, kita sekarang sedang diancam oleh kerajaan Tatar dan tentera Tatar. Tiada lain, kita mesti kembali kepada Islam untuk menyelamatkan Islam, tanah air Islam, bangsa Islam, umat Islam. Kita mesti kembali dengan semangat jihad, dengan seruan wa Islamah, wahai nasib Islam. Bila lagi kita mahu membela Islam, barulah dengan kesedaran, kekuatan mahu kembali kepada Islam, akhirnya Islam menang di Ain Jalut. Cuba kita lihat sejarah kemenangan Islam dan kekalahan Islam ini diukur dengan pengaruh iman. Iman kuat, Islam gagah. Iman lemah, Islam lemah. Kerajaan Andalus yang dibuka oleh kerajaan Islam tahun 92 Hijrah. Andalus Spanyol. Dibuka tahun 92 Hijrah. Islam berjaya menguasai Andalus 8 kurung lama. 800 tahun. Hari ini jadi Spanyol, masjid jadi muzium. Tak? Zaman Andalus yang paling hebat di zaman pemerintahan Sultan Abdul Rahman Nasir. Tahun 300 lebih Hijrah. Sehingga penyair-penyair di masa itu mengungkapkan dalam syair mereka bahawa dunia ini jika mahu mencari syurga di Andalus. Andalus bagaikan syurga yang sangat cantik, yang sangat damai, yang sangat tenang, yang sangat Allah. Tetapi akhirnya umat Islam Andalus, pembesar-pembesar berperang sesama mereka merebut jajahan. Sultan dan pemimpin-pemimpin berperang sesama mereka untuk mengejar kekuasaan. Sehingga peperangan yang berlaku antara mereka tidak ada cara, terpaksa minta tolong daripada kuasa asing. Raja yang tersohor di barat masa itu ialah Alfonso, Raja Belanda. Alfonso pernah membantu seorang raja untuk menentang Raja Islam. Raja Islam dia bantu untuk menentang Raja Islam juga. Raja Islam yang minta bantuan daripada dia itu nama dia Ibnu Razin Isamuddin, nama raja. Bila berperang sama sendiri nak minta bantuan, orang Islam takut nak berperang dan orang tidak mahu berperang kerana kaya, sibuk mewah. Caranya minta musuh asing. Macam Arab Saudi lah. Tak? Nak bebaskan Kuwait, minta Amerika masuk. Contoh dia begitu lah. Minta daripada Alfonso, Raja Belanda, bantu dia untuk menawan jajahan yang telah dijawal, yang telah dimiliki dan dikuasai oleh seorang Raja Muslim. Akhirnya Raja Alfonso serang, menang. Ibnu Razin Hisamuddin rasa berbangga dan rasa sangat berterima kasih dengan kemenangan ini, dengan bantuan Raja Alfonso, Raja Belanda. Dia hantar hadiah. Hadiah dia sudah tentulah negara yang kaya. Hantar emas, perak, permata-permata yang cantik kepada Raja Alfonso. Raja Alfonso
Dia membalas hadiah yang diberikan oleh Raja Ibnu Razin Hisamuddin dengan seekor kera. Raja Islam beri ke dia berkotak-kotak, berpeti-peti emas, perak, permata-permata. Raja Alfonso menghadiahkan kepada Raja Islam ni seekor kera. Tuan-tuan faham? Bagaimana raja dan musuh Islam masa tu dia nak menghina pemimpin-pemimpin Islam. Dia kata raja-raja di masa tu mata kera. Sebab raja-raja Islam di masa itu tidak ada kekuatan dan umat Islam di masa itu sibuk dengan dunia mereka. Dan sampai satu masa kera-kera ini kita akan bunuh dia dan kita akan serang Andalus dan kita akan kuasai seluruh Andalus. Ya, akhirnya Barak menyerang Andalus. Akhirnya orang Islam dibunuh. Hancur, musnah Islam, umat Islam dan empayar Islam, negara Islam. Andalus menjadi sejarah kebanggaan umat Islam. Hari ini tiada lagi dalam sejarah. Tak ada. Umat Islam tengok je, ingat je. Orang Islam tak harap. Bagaimana pemimpin-pemimpin Islam di masa itu tidak, nilai iman tidak wujud, nilai kepentingan akidah tidak wujud. Tidak, dia ada nilai jihad, tanggungjawab amanah. Seorang menteri masuk ke istana bertemu dengan seorang raja. Diriwayatkan, dan cerita ni disebut oleh beberapa ulama. Dia kata ada seorang menteri masuk ke istana bertemu dengan raja Andalus. Raja Andalus dalam keadaan sedih dan marah. Sedih, marah. Menteri ni tanya, wahai tuanku, kenapa tuanku kelihatan sedih dan seolah-olah murka kepada seseorang? Adakah tuanku sedih kerana wanita-wanita dan rakyat negara kita sebahagiannya ada negeri-negeri yang telah dijajah oleh Barat, oleh gerakan Kristian Salibi? Adakah tuanku sedih kerana negeri-negeri ini sedang ditawan oleh gerakan Salibi? Adakah tuanku marah kerana ramai di kalangan kita tidak bersedia untuk bangkit, berjihad dan berperang, berhadapan dengan musuh? Apa jawab raja masa tu? Negara kaya masa tu. Hebat. Raja Andalus jawab macam mana? Raja Andalus kata, saya bukan sedih kerana itu semua. Tetapi saya sedih kerana arkitek yang saya arah untuk buat istana saya, dia buat istana saya tidak ikut arahan saya. Tuan-tuan faham tak? Kaya je negara masa tu, raja dia fikir nak buat istana baru je. Fikir nak buat istana macam ni, 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 macam ni. Arkitek dia tak buat, ikut dia malah tu je. Sedangkan setiap inci negara Andalus masa itu sedang ditawan oleh musuh Islam, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, satu daerah demi satu daerah, satu negeri sedang dijajah oleh Barat. Dia tidak ambil cakna, dia sedang sibuk dengan istananya dan kemewahannya. Akhirnya kesan dia, kita lihat Andalus hilang. Inilah yang nak disebut oleh Dr. Suqardawi, bahawa umat yang ada pada hari ini mereka tidak boleh kembali kepada kegemilangan, kemuliaan, ketamadunan yang hebat, melainkan mereka mesti kembali kepada keimanan, tuntutan keimanan, akidah Islam, dan mereka mesti menjadikan ini adalah asas dalam kehidupan mereka. Sedap? Kalau tak ada keimanan ni punah. Mari K-pop ikut K-pop, mari dikir barat ikut dikir barat, mari siapa pun ikut je. Orang nak buat apa pun ikut je. Orang nak ikut. Tapi dia cerita bagaimana bangsa Arab zaman jahiliyah berjaya membuka empayar ini, berhadapan dengan Raja Kaisar, berhadapan dengan Raja Kisra, berhadapan dengan pemimpin-pemimpin yang zalim di zaman mereka, meluaskan empayar Islam, menyelamatkan manusia daripada penjajahan keberhalaan. Tiada lain
melainkan kerana kekuatan keimanan dan kesedaran yang tinggi kepada agama. Cerita tak akhir hari ini. Seorang sahabat Nabi nama dia Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Dia bawa delegasi perang dia menuju ke Syam untuk menjaga sempadan kerajaan Islam agar jangan dicerobohi oleh kuasa Rom di masa itu. Di zaman siapa? Zaman Sayyidina Umar. Tiba-tiba delegasi yang menjaga sempadan ini diserang oleh tentera Rom dan ditawan. Mereka semua dibawa ke istana Raja Rom. Delegasi ini dipimpin oleh seorang sahabat nama dia Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Mereka ditawan. Abdullah ditawan dengan kawan-kawan dia, dibawa ke istana. Masa tu Raja Rom tak berani nak serang kerana kuasa besar Sayyidina Umar luah juga. Kalau dia bunuh tawanan, dia akan diserang. Tapi nak buat macam mana? Yang pertama, dia kata kepada Abdullah bin Huzafah. Dia kata, wahai Abdullah, kamu sekarang berada dalam istanaku yang cantik ini. Kamu akan menjadi orang yang paling dekat denganku. Jika kamu menukar agamamu dan kawan-kawanmu menukar agamamu. Bahkan, aku bersedia membahagikan kekayaanku. Engkau separuh, aku separuh. Oh, kuasa besar dunia Rom macam Amerika. Barack Obama kata aku bagi harta aku. Separuh awak, separuh dia. Tak? Kata Abdullah bin Huzafah, tidak. Saya tidak bersedia menukar agama saya. Walaupun saya tinggal di padang pasir yang tidak memiliki kekayaan. Akhirnya Abdullah bin Huzafah diikat dalam istana. Solid macam mana? Dibawa pemanah yang tepat. Kita penembak tepat. Pemanah ni dia panah dulu, hungguk. Dia panah, satu panah kena tepat hampir dengan peha. Maknanya pemanah ni dia nak kat mana? Boleh. Ya. Yang kedua dia panah hampir dengan telinga. Kata tuanku, Raja Rom, wahai Abdullah, kamu tukarlah agama. Jika kamu tidak tukar agama, aku akan bunuh engkau pada hari ini bersama dengan rakan-rakan. Apa jawab Abdullah? Saya rela mati kerana saya yakin apa yang diajar oleh Nabi saya, bahawa orang yang mati perjuangan syahid. Iman tu? Iman tu? Tak? Iman. Tak jadi nak bunuh. Raja tak jadi nak bunuh. Sebab dia tahu kalau bunuh tawanan, Sayyidina Umar akan atur delegasi perang yang lebih besar, serang kuasa besar Rom. Akhirnya, raja. Dia tak ambuh, dia komang, dia tak ambuh, dia hina. Dia kata, wahai Abdullah bin Huzafah, saya akan lepaskan awak bersama dengan rakan-rakan awak. Pulang ke kampung awak. Tapi dengan satu syarat, awak datang, cium dahi saya. Maknanya kalau musuh mari cium kita, maknanya kita hebat lah. Dia lemah, sanggup cium apa? Awak cium dahi saya. Awak mari cium saya, awak lama. Kata Abdullah bin Huzafah, saya seorang ke kawan-kawan saya. Awak dah kawan-kawan. Abdullah bin Huzafah berjalan, pergi menghampiri dahi Raja Rom ni. Dia ludah hadir. Dia bukan siung, dia rupa hadir. Kak dahi. Ludah hadir. Raja, ini nak jaga kemuliaan. Kalau dia cerita ke orang, dia kena ludah atas dahi, komang dia. Nah, hina dia. Dia lepas. Abdullah bin Huzafah balik dengan kawan-kawan dia ke Madinah, temu dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sambung. Sayyidina Umar sangat gembira. Sayyidina Umar kata, macam mana kamu boleh selamat daripada tawanan Raja Rom? Abdullah bin Huzafah pun ceritalah bahawa dia akhirnya diminta cium atas dahi, kemudian dia ludah atas dahi dia. Sayyidina Umar akhirnya ketawa suka. Sayyidina Umar kata, mari kita cium dahi orang yang sangat mulia ini. Inilah dia seorang yang memiliki akidah yang kuat, yang hebat. Saya menghormati dan memuliakan dia di dunia dan di akhirat. Sayyidina Umar pergi peluk dia, cium dahi dia, dan sahabat-sahabat mencium dahi para sahabat. Kenapa? Kemuliaan sahabat begini rupa? Kerana iman. Iman. Tak? Tapi dunia Arab hari ini nak berhadapan dengan Israel yang begitu kecil pun tidak mampu. Tak? Amerika
mereka hanya menggunakan kuasa besar, menggunakan segala kekuatannya. Arab Saudi sanggup serang Yaman. Tapi Arab Saudi tak berani nak serang Israel. Yaman hancur, Israel atas tertera udara dia menyerang Yaman. Tapi mereka tak berani tak serang Israel. Kecil je Israel. Kecil je. Jordan ada, Lebanon ada, Syria ada, Iraq ada, Arab Saudi ada, Oman ada, Qatar ada, Emirat Bersatu ada. Berani. Mesir ada. Berani. Kerana lemah iman. Lemah iman umat. Bukan orang lain, termasuk kemungkinan kita. Moga-moga inilah kata dia pengaruh iman mesti dikembalikan agar umat ini menjadi hebat mulia, insya-Allah. Kita akan sambung pengajian kita apa yang diulas oleh Syekh Dr. Suqardawi dalam pengajian-pengajian kita yang akan datang, insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.